Betul kedua, dia sebutan tunggal juga. Tapi dia dalam bentuk identity trigonometry. Sec, cosec dengan cot. Okay, contoh soalan macam ni lah. Cot X per 3 sama dengan 0.4452. Yang ni sec 2X tambah 40. Sini ada 2X. 2X maksudnya 2 kali pusing. So kita cuba buat soalan yang pertama tu. Ini adalah latihan kendiri 6.10 1C. Okay. Macam mana kita nak buat? What is the first step? Ini dah sebutan tunggal. Sebutan tunggal tapi belum boleh selesaikan cari BA dia. Base angle dia tak boleh cari lagi. Kenapa? So kita kena buat apa dulu? Cuba boleh respon dekat ruangan komen. Apa yang kita perlu buat sebelum cari BA kita, base angle? Ya, ada idea? Okay, Sofia Edina kata apa ni? Tukar chord 1 per tan. Ya, betul. Dekat sini saya dah tulis note gunakan identity trigonometry. So kalau guna chord, so kita akan tukar jadi 1 per tan. Okay lah chord ialah 1 per tan. Sama dengan 0.4452. So kita jadikan tangent lah. So tangent yang atas 0.4452 turun bawah darab silang. So dia akan jadi tangent X per 3 sama dengan 1 bahagi 0.4452. Berapa ya? Saya dah kira dah sebelum ni. 1C. 2.24618. Okay, nilai nisbah tangent ni 2. Kenapa? Tangent punya graf dia kan sampai infinity dengan negatif infinity. So tak ada masalah kalau dapat lebih daripada 1. Dia jadi bermasalah kalau contohnya awak jumpa macam ni lah. Kenapa ni salah? Siapa boleh bagi tahu? Sin X sama dengan 1.456 is a bit no, salah. Kenapa? Yang ini betul Tangent X per 3 sama dengan, sebab sin tak boleh lebih pada 1, yes. Graf sin tu tak boleh lebih 1 dengan negatif 1. Kalau dapat sin dengan cos tu lebih pada 1, maksudnya dia something wrong ataupun benda tu salah lah, kita boleh abaikan. Dalam persamaan trigo ni kemungkinan awak akan dapat lebih daripada 1, so awak boleh omit saja persamaan tu, boleh abai. Okay, so kita dapatkan sudut rujukan. So kita dah ada ni, saya tulis kat sini. Tangent, saya dah permudahkan persamaan ni, dia akan jadi tangent X per 3 sama dengan 2.24618. Okay, Sophia dia kata bagi tahu X per 6. So alpha kita ialah tangent inverse 2.24618. So alpha kita dapat 66 darjah. So next step ialah sketch. Kita gunakan yang kita dah permudahkan ni, kita tak tengok yang asal dah. Add sugar to coffee. So sukuan mana dia berada? Okay, 1 dan 3. So kita punya nisbah dia ialah positif. So Faiz kata 1 dan 3. So saya tik kat sini 1, saya tik kat sini 3. Okay, read and merge ialah kita baca dekat sukuan pertama kita dengan sukuan ketiga. So pertama ialah sudut rujukan kita. So pertama dia X per 3 sama dengan 66 darjah. Okay. So kita cari X per 3 ni kan. Tadi alpha. Ini X per 3. Sebab sudut kita kat sini X per 3. Lepas tu adalah yang 180 tambah theta tu. Alpha 180 tambah 66. Sebab sukuan ketiga. So dapat 246. Okay, Haziq memang kata 246 betul. Okay, so nak dapatkan X dia kita kena darab dengan 3 kan. So 66 darab dengan 3. Dapat 198. Kalau yang kedua ni, X kedua ni 246 darab dengan 3 dapat berapa? Okay, Alif kata 738. Okay, so check ialah kita tengok yang masuk dekat julat kita. Ini soalan buku teks lagi 1C. So soalan buku teks 1C tu ialah 0 sampai 360. So yang ini kita boleh abaikan. Kenapa kita abaikan? Sebab dia
Lebih pada 360. 66 tu tak termasuk Yang inilah X per 3. Kita nak X sahaja. So X kita kira yang ni. Ni X. Jawapan akhir awak ialah X. Yang awak kira ni ialah pengiraan. X per 6. Ini berdasarkan sukuan pertama. Okey. So jawapan dia jadi satu sahaja yang diterima iaitu 198. Yang 66 tu bukan X. Dia ialah X per 3. Okey. Berdasarkan sukuan kita. Okay, 246 tu bukan X. Dia X per 3. So 198 dengan 738 kita dapat jawapan X kita. Tapi 738 kita abaikan sebab dia dah terlebih julat. Lebih daripada 360. Okay, next. Boleh screenshot dan share pada kawan-kawan yang tak ada dalam Meet. Okay, next one. Yang ni set 2x tambah 40 darjah sama dengan 2. Okay, so dia akan jadi 1 per cos. Kemudian perlu ke awak jadikan sudut majmuk? Kalau sudut majmuk awak akan indah jadi cos dengan sin. So kita nak elakkan lah. Okay, kat sini kita tukar kepada 1 per cos dulu. Okay, dan kita darab silang. So dia akan jadi cos 2x tambah 40 sama dengan 1 per 2. Okey, kat sini jangan pergi buat sudut majmuk pula ya, sebab sudut majmuk akan end up jadi cos dengan sin, kita tak nak. Okey, yang ini kita buat sebutan tunggal. Ni bentuk pertama. Bentuk kedua. Jadi yang ini awak nampak dia ada 2x. So awak bulat ke apa untuk ingat balik bawah nanti dekat rate and merge tu 2 kali pusing. Okey, so kita cari base angle kita. Alpha sama dengan songsangan bagi cos 1 per 2. So kat alpha dapat berapa? 60 darjah. Okay, sketch. Sudut 1, 2, 3, 4. Okay, add sugar. Chew coffee. So sukuan mana? Untuk cos. Cos 2x tambah 10 sama dengan 100 per 2. 1 per 2. Sukuan 1 dan 4. Pak Is kata sukuan 1 dan sukuan 4. Betul lah. Sukuan pertama ialah alpha, sukuan kedua ialah 360 tolak alpha. Okay, so sekarang ni kita tulis 2x tambah 40 lah Nak senang tak tahu kita kena tolak ke, lepas tu kita kena bahagi ke. Okay, sudut yang kita cari ni 2x tambah 40 adalah sama dengan sukuan yang pertama iaitu 60 darjah. Ni yang pertama. Okay, yang kedua 2x tambah 40 ni yang kita nak cari. Untuk sukuan keempat ialah 360 tolak 60 akan dapat 300. Okay, so kita selesaikanlah untuk cari nilai X. Semua tu kita tengoklah X kita masuk dalam julat kita. So kita nak cari X tu kita buatlah persamaan linear macam biasa. 60 tolak 40, 20. 20 bagi 2, okay, 10 dengan 130. Okay, selesaikan persamaan linear macam biasa. So dua-dua jawapan ni adalah termasuk dalam julat. So kita terima dua-dua jawapan. So X sama dengan 10 darjah dengan 130 darjah. Okay, boleh? Kalau tak boleh, raise hand. Dalam exam, perlu ke awak nak buat table macam ni? Tak adalah, tak perlulah. Cuma awak just tahu step dekat sebelah kiri awak tu, sebelah kiri jawapan awak tulis BA, SRMC. Pemeriksa tak tahu pun BA, tapi itu adalah satu cara untuk membantu awak kat mana kita nak pergi step-step kita. Okay, soalan seterusnya. Ini kita nak tengok bentuk yang ketiga. 1 dah settle, 2 dah settle. Okay, kena tahu macam mana nak selesaikan Kita akan tengok bentuk ketiga. Bentuk ketiga adalah bentuk yang menggunakan perfaktoran. Kita mesti guna ada titik asas atau rumus trigo kalau perlulah. Contoh dia macam ni. 5 tan X sama dengan 7 sin X, sin X sama dengan 3 sin 2X, sin kuasa 2X tolak 2 sin X. Ini semua gunakan pemfaktoran. Nanti dalam awak punya jawapan tu ada akan jadi pemfaktoran. So kita tengok soalan pertama. Okay, ni latih kendiri 6.10 1D. Kalau tengok 1D punya soalan, 5 tan X sama dengan 7 sin X. Okay, next. Kita nak buat apa? Cuba bagi idea. Kita nak buat apa?
Okay, Safia Idina kata tangent kita tukarkan, kita gunakan identity trigonometry. Tangent tu kita tukar kepada sin over cos. Okay, saya cuba Okay, 5 tan X. Tukar pada sin per cos. Sin per cos. Sama dengan 7 sin X. Okay, next. Kita darab silang. Ni naik atas, ni turun bawah. So dia akan jadi 5 sin X. Dia boleh ke darab silang macam ni? Dia tak boleh cancel Kalau awak buat darab silang macam ni, awak end up akan sin X cancel dengan sin X. Tak boleh. Okay, tak boleh cancel kat situ sebab nanti awak tertinggal sudut X yang untuk sin tu. Okay, jadinya tak boleh. Kita tak boleh ni, kita cuma darab cos ni kita naik atas saja. Okay, sin X cos X. Jangan guna pula sudut majmuk Yang sin 2A, sudut berganda. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Tak nak. Nanti dia akan jadi 2 kali pusing. Sebelah kiri awak sin X saja, sebelah kanan jadi 2X. Tak nak macam tu. So bila awak nak buat step tu kena fikir akan benda ni membantu atau menyusahkan awak. Okay, kat sini saya ingat bentuk 3 adalah bentuk pemfaktoran. Jadi awak kena faktorkan. Okay, ingat jangan cancel. Biasanya kuasa 2 yang ada kuasa-kuasanya awak tak boleh cancel sesuka hati macam tu bila nak selesaikan. Bila nak selesaikan tak boleh cancel sebab awak kata tinggal 1, 2 soal jawapan. Sama macam sin X dan cos X ni. Okay, so kita akan faktorkan dengan cara kita buat dia jadi bentuk arm. Okay, kita bawa semua ke belah sana. Bentuk arm sebelah kanan sama dengan kosong. Okay, so kita akan faktorkan. So bentuk 3 ni memang kena faktorkan. So kita nak faktorkan apa ni? So boleh bagi tahu saya faktorkan apa? Faktorkan. Okay, Sofia nak kata sin, Nabila Yasmin kata sin sebab sin dia sama. FSTB dia ialah sin X. So kita keluarkan sin X. So dalam tinggallah 5 tolak 7 cos X sama dengan kosong. So kita end up jadi 2 produk. Sin X adalah satu produk. 5 tolak 7 cos X adalah satu produk. Sama macam awak buat kuadratik yang X tambah 1 kurungan, lepas tu X tolak 2. Dia ada 2 produk, 2 nilai. So kat sini dia ada 2 nilai. Sin X sama dengan kosong. Satu lagi 5 tolak 7 cos X sama dengan kosong. So yang pertama ni dia dalam sebutan tunggal. So kita boleh tulis macam ni lah, sin X sama dengan kosong. Satu lagi tukarkan dia ni jadi bentuk cos X. So dia akan jadi cos X 5/7. Ini yang saya dah simplify. Yang ni kena tunjuk ada markah. Okay, so sin X sama kosong, cos X sama 5/7. So kosong tu adalah sudut istimewa. Kalau saya sketch, saya tak akan sketch sugar to coffee. Saya akan sketch graph sin. Okay, cos X ni kita kena cari sudut kerujukan kita. Kita akan songsangkan cos. Okay, berapa ni? Berapa sudutnya? Alpha ni berapa? Yang X, sin X tu tak nak sentuh, yang nak cari alpha ni. Alpha untuk yang ini, cos X sama 5/7. Okay, Sofia dia nak kata 44.42. Okay, yang ini kita kena buat add sugar to coffee. Okay, yang ini boleh terus dapat. Sin X sama dengan kosong. Kita baca Y kita ni kosong lah kan. So dia adalah 0 darjah. Lepas tu 180 darjah. Last one 360 darjah. Okay, kalau awak cancelkan sin X tadi, awak tertinggal 3 jawapan kat sini. Okay, add sugar to coffee. Cos positif berada di sukuan pertama dan sukuan keempat. Okay, kat sini lah X sama dengan 0, 180, 360. Okay, yang alpha yang ni guna add sugar to coffee ni. So sukuan pertama kita ambil nombor tu 44.42. Sukuan yang keempat ya 360 tolak dengan alpha. So 360 tolak dengan 44.42. So awak akan dapat
Yes, 315.58. Okay, adakah semua jawapan ini diterima? Kalau tengok julat yang diberi dalam soalan, dia ada tanda sama kat bawah tu. Maksudnya 360 pun termasuk. 0 sampai 360. So kita terima semua jawapan sebab dia berada dalam julat. Cuma dekat check ni kita susah bagi cantik lah ikut turutan. So mula dengan X sama dengan 0. Lepas tu 44.42. Kemudian 180. Next one 315.58. Next one 360 darjah.